Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu akan mulakan dengan bab baru, bab 11. Tajuknya ialah transformasi. Okey, awak pernah dengar perkataan transformasi sebelum ini? Seperti contohnya kita tengok movie Transformers. Apa yang awak faham tentang maksud Transformers itu? Kereta itu berubah menjadi robot. Maksudnya transformasi ni dia berkaitan dengan ada perubahan. Okey. Okey, yang pertama. Apakah transformasi? Okey, transformasi ialah suatu pergerakan dengan orientasi dan padanan tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Okey, ia adalah satu pergerakan dengan orientasi dan padanan tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Maksudnya bila suatu bentuk itu dia mengalami pergerakan, bentuknya tidak berubah. Bentuknya tidak berubah. Dia cuma bergerak tapi tidak berubah. Okey, transformasi melibatkan pemindahan titik pada suatu satah. Okay. Sebelum transformasi berlaku, rajah asal dikenali sebagai objek. Okay. Sebelum transformasi berlaku, sebelum berlakunya perubahan, rajah asal dikenali sebagai objek. Lepas berlaku transformasi, bentuk yang baru itu dipanggil image. Okay. Objek, transformasi, hasilnya ialah dipanggil image. Okey, kita lihat beberapa contoh di sebelah. Bentuk yang pertama ni. Okey. Objek A, image B. Ini ialah suatu transformasi. Okey, sebab dia ada ciri-ciri sebuah transformasi, iaitu bentuknya tidak berubah, hanya berlaku songsang sisi. Songsang sisi maksudnya terbalik, macam cermin. Kalau lihat ni, A dengan B ni, dia macam menghadap satu sama lain. Okey. Yang kedua, contoh yang kedua, adakah ini transformasi? Ya, ini juga suatu transformasi. Objek M ini segitiga, dia berlaku pergerakan kedudukan. Daripada M dia berubah kedudukan kepada kedudukan N. N ni adalah image. Ini juga transformasi sebab bentuknya tidak berubah. Yang berubah hanya kedudukan. Bentuknya tidak berubah. Yang atas tadi pun sama, bentuknya tidak berubah. Okey, contoh yang ketiga. Objek P, image Q. Adakah ini suatu transformasi? Bukan. Sebab apa? Sebab bentuknya berubah. Tengok P ni bentuk bintang 5 bucu. Q bentuk bintang berapa bucu? 7 bucu. Jadi bentuknya berubah, tidak sama. Jadi ini bukan transformasi. Begitu juga contoh yang keempat. Objek K dengan image L. Ini bukan transformasi sebab bentuknya berubah. Okey, saya harap semua jelas. Transformasi ini dia tidak berlaku perubahan bentuk. Bentuknya kekal. Okey, seterusnya ialah jenis transformasi.
Jenis transformasi yang pertama iaitu translasi. Okey, translasi. Apa itu translasi? Translasi ialah ni pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Okey. Contohnya, kita lihat bentuk anak panah ini. Anak panah ini ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Jadi semua ketujuh-tujuh bucu ini berlaku dipindahkan mengikut jarak yang sama dan arah yang sama. Daripada ini dia dipindahkan pada kedudukan ini. Ini dipanggil translasi. Bentuknya sama, arah pergerakannya juga sama. Objek dan image sama bentuk, sama size dan sama orientasi. Size sama, bentuk sama, orientasinya sama. Orientasi ni maksudnya arahnya. Okey. Ciri-ciri translasi ialah objek dan image mempunyai bentuk yang sama, saiz yang sama, orientasi yang sama. Contoh yang di bawah ini bukan translasi sebab objek dan image tidak sama orientasi. Bentuknya sama, saiz dia sama, tetapi orientasinya tidak sama. Dia bertentangan di sini. Okey, anak panah ini bertentangan, iaitu orientasinya tidak sama. Jadi ini bukan translasi. Okey, seterusnya. Kita lihat contoh. Translasi boleh dihuraikan dengan menyatakan 1. Arah pergerakan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, serta jarak pergerakan berapa unit. Okey, yang ini kita lihat contoh. Objek P, dia berlaku translasi menjadi image P prime. P koma ni dipanggil sebagai P prime. Okey. Macam mana kita nak menghuraikannya? Okey, daripada objek di atas ini, berapa unit bergerak dan arah dia? 5 unit. Awak kira petak ni. Satu petak ni kita anggap sebagai 1 unit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit ke kanan. Kemudian dia akan bergerak ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pergerakan dia ialah 5 unit ke kanan, 5 unit ke bawah. Kita tulis huraian dia. Titik P bergerak 5 unit ke kanan dan 5 unit ke bawah. Okey. Yang kedua, translasi boleh dihuraikan dengan menyatakan vektor. Vektor translasi. Vektor translasi ini ditulis dalam bentuk seperti ini. Ada kurungan, kemudian A, B. Okey, A, B. A ni menunjukkan unit, berapa unit dia bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Kalau dia pergerakan ke kiri, ada tanda negatif. Kalau pergerakan ke kanan, itu maksudnya positif lah.
dan positif biasanya tidak perlu ditulis. B ni pula ialah pergerakan ke bawah. Kalau ke bawah mesti letak nilai negatif atau ke atas nilainya positif. Jadi ini cara menulis vektor, vektor translasi kurungan A, B. A atas, B bawah. A ni pergerakan kiri kanan, B pergerakan atas bawah. Seperti contoh yang kedua ni. Okay, ini objek Q. Segitiga Q. Okay. Kita pilih satu bucu, iaitu bucu bawah ni. Ini image-nya. Q prime. Q, okay. Kita cari bahagian yang sama pada image tu, iaitu yang ini. Jadi daripada titik itu, berapa pergerakan untuk sampai ke image-nya. Jadi kita mulakan dengan pergerakan kiri atau kanan. Dalam kes ini, dia bergerak ke kiri 3 unit. Kalau 3 unit ke kiri, kita tulis negatif 3. Kemudian dia bergerak ke atas sebanyak 4 unit. 4 unit ke atas, nilainya positif lah, positif 4. Jadi vektor translasi, kita tulis translasi kurungan negatif 3, 4.